Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. SOR cadangan supaya Teresa Kok dan juga Akmal Saleh berkongsi pentas ceramah dalam PRK Dun Mahkota. Ini reaksi Teresa Kok. Wow, saya tak sangka. Ini jawaban balas Teresa Kok apabila ditanya, bolehkah beliau berkongsi pentas ceramah dengan Akmal Saleh? Yang mana Akmal Saleh ternyata baru-baru ini telah pun cuba memalukan dan menghina beliau dengan memanggil Teresa Kok sebagai nyonya tua dan meminta untuk menampal logo non-halal di dahi Teresa Kok. Sehingga Teresa Kok merasa cukup malu dan telah memulakan tindakan undang-undang. Apa jawaban Teresa Kok terhadap pelawaan ataupun SOR kongsi pentas ceramah dengan Dr. Akmal ini? Rupa-rupanya ini yang berlaku. Ada pihak melihat konflik di antara Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh dan Naib Pengerusi DAP Teresa Kok berkait isu persijilan halal boleh menggugat kerjasama gabungan parti itu dalam kerajaan perpaduan. Jika ada sebarang impak daripada perang mulut di antara pemimpin muda UMNO dan ahli parlimen DAP itu, mungkin ia boleh dilihat pada PRK Dewan Undangan Negeri Dun Mahkota 28 September ini. Kerusi terletak dalam daerah Kluang di Johor itu ditandingi calon Barisan Nasional BN yang juga Ketua Pemuda UMNO Kluang, Syed Hussein Syed Abdullah, menentang calon Perikatan Nasional PN Muhammad Haizan Jafar. DAP kini menyandang kerusi Parlimen Kluang dan satu lagi kerusi Dewan Undangan Negeri dalam kawasan berkenan, iaitu Mengkibol. Dewan Undangan Negeri Mahkota mempunyai 34% pengundi Cina. Pergeseran di antara Dr. Muhammad Akmal dan Teresa dilihat penganalisis politik boleh menggugat kerjasama BN dan Pakatan Harapan PH, terutama dalam kalangan pengundi bukan Melayu pada PRK nanti. Namun pada Khamis lalu, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan beliau sudah meredakan perang mulut di antara Dr. Muhammad Akmal dan Teresa. Justru timbalan Perdana Menteri yang juga pengerusi Barisan Nasional itu berkata, beliau menganggap ketegangan membabitkan kedua-dua pemimpin parti dalam kerajaan perpaduan itu sudah tamat. Namun, kenyataan terbaru Teresa menimbulkan persoalan. Sama ada naib pengerusi DAP itu sememangnya sudah berdamai dengan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Merlimau berkenan. Ahli Parlimen Seputih itu dipetik portal Berita Malaysia kini menegaskan, beliau tidak mahu berkongsi pentas ceramah dalam kempen PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota dengan Dr. Muhammad Akmal. Peguam saya, kata Teresa, sudah mengeluarkan surat tuntutan sebagai memulakan kemungkinan saman terhadap Akmal. Peguamnya juga sudah berhubung dengan peguam saya berkait perkara ini, katanya. Berdasarkan perkembangan itu, Teresa berkata peguamnya menasihatkan supaya beliau tidak berkongsi pentas dengan Dr. Muhammad Akmal kerana ia boleh merumitkan kes. Saya ingin nyatakan bahawa saya tidak akan berkongsi sebarang pentas ceramah dengan Akmal. Tambahan pula, saya percaya keputusan ini adalah demi kepentingan kempen pilihan raya kerajaan perpaduan, katanya. Sebelum ini terdapat cadangan membawa Dr. Muhammad Akmal dan Teresa di atas satu pentas pada kempen PRK Dun Mahkota. Isu persijilan halal menjadi polemik selepas Teresa dilaporkan berkata, ketetapan itu seharusnya bersifat sukarela untuk membolehkan pengusaha membuat keputusan berdasarkan permintaan pasaran, bukan dilaksanakan secara paksa. Dr. Muhammad Akmal kemudian membantah keras dan menerusi satu hantaran video dalam TikTok sebelum ini
melabelkan Teresa sebagai nyonya tua yang tidak sepatutnya mencampuri urusan agama Islam berkaitan pensijilan halal. Berikutan itu, ahli Parlimen Seputih berkenan pada 11 September lalu menghantar notis undang-undang kepada Dr. Muhammad Akmal menuntut ganti rugi 25 juta kerana melabelnya nyonya tua dan mahu meletakkan logo tidak halal pada dahinya. Rabu lalu, Mesyuarat Jemaah Menteri bersetuju mengekalkan dasar sedia ada bahawa permohonan sijil pengesahan halal Malaysia perlu bersifat sukarela seperti mana ia dilaksanakan sejak 1974. Pengekalan dasar sedia ada bermaksud ia terbuka kepada mana-mana industri yang bersedia untuk mematuhi semua keperluan piawaian dan standard persijilan halal Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Himpunan tangkap Azam Baki. Ini keputusan mahkamah. Mahkamah akhirnya menolak semakan kehakiman Siti Kasim. Mahkamah Tinggi hari ini menolak semakan kehakiman aktivis dan peguam Siti Kasim yang mencabar keabsahan perintah larangan berhubung perhimpunan yang mendesak Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki meletak jawatan 2 tahun lalu. Hakim Datuk Wan Ahmad Farid Wan Ahmad Saleh menolak permohonan Siti Kasim dan seorang individu As Reventran selepas memutuskan bahawa perintah larangan dikeluarkan Magistrat pada 20 Januari tahun 2022 yang melarang perhimpunan tangkap Azam Baki itu sah di sisi undang-undang. Wan Ahmad Farid yang membacakan keputusan beliau berkata, hak untuk bergerak bebas seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan adalah tidak muktamad, di mana perintah yang dikeluarkan adalah bertujuan bagi mengawal wabak COVID-19 daripada merebak. Dalam hal ini, Magistrat tidak bertindak secara ultra-virus atau melangkaui undang-undang ketika mengeluarkan perintah larangan perhimpunan itu bagi menghalang penularan COVID-19. Perintah itu juga tidak tercemar dengan tindakan yang tidak sah atau tidak mengikut perlembagaan, dan ia tidak boleh diubah melalui permohonan semakan kehakiman. Oleh itu, ia adalah sah dan ia tidak boleh dipertikaikan di mahkamah, katanya. Hakim juga memutuskan untuk tidak membuat sebarang perintah berhubung kos kerana ia kes berkenan membabitkan kepentingan awam. Siti dan Raventran selaku pemohon memfailkan semakan kehakiman itu dengan menamakan Ketua Polis Daerah Dang Wangi Nur Dalhan Yahya, Timbalan Ketua Polis Daerah Dang Wangi Deputi Superintendent Muhammad Faizal Muhammad Amir, Ketua Polis Negara, Peguam Negara dan Kerajaan Malaysia selaku responden. Pada mulanya, Mahkamah Tinggi menolak permohonan kedua-dua pemohon itu untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman berkenan. Bagaimanapun, pada Mei tahun lalu, Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan mereka dan mengarahkan ia dikembalikan semula ke Mahkamah Tinggi untuk pendengaran merit semakan kehakiman. Dalam permohonan semakan kehakiman berkenan, Siti dan Raventran menuntut ganti rugi teruk atau teladan atas dakwaan pencabulan hak asasi kebebasan bergerak, bersuara dan hak untuk berhimpun. Siti turut memohon ganti rugi kerana terpaksa menanggung malu, mengalami tekanan dan menanggung kekejangan kaki yang teruk selepas terpaksa berjalan daripada lorong Medan Tuanku ke lokasi perhimpunan baharu di Bangsar selepas pihak polis melakukan sekatan di lokasi asal
perhimpunan. Saudara-saudara sekalian, itulah dia keputusan hari ini, yaitu Mahkamah menolak semakan kehakiman Siti Kasim untuk himpunan tangkap Azam Baki. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Percayalah bahwa kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan yang terbaik buat masa ini. Apapun yang dikatakan oleh pembangkang, semuanya itu hanyalah semata-mata untuk mau meraih sokongan Anda. Ini adalah 14 berita terbaik ekonomi madani sepanjang bulan ini. Kalau Anda pernah dengar dikata bahwa kononnya kerajaan sekarang ini kerajaan yang tidak mempunyai apa-apa, semuanya itu bohong belaka. Bayangkan untuk bulan ini sahaja, ini 14 berita terbaik berkait ekonomi kerajaan madani. Pertama, ringgit terus menguku, yaitu RM 4 ringgit 16 sen per US dollar waktu ini, selepas Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 3%. Ini berpotensi mengurangkan jurang kadar faedah antara Amerika Syarikat dan Malaysia sekiranya FED menurunkan kadar faedah bulan ini. Nombor 2, Reserve Bank Negara Malaysia meningkat kepada US dollar 117.6 bilion untuk bulan keempat berturut-turut, menandakan pertumbuhan dalam ekspor bersih dan aliran masuk modal asing. Nombor 3, inflasi negara terkawal. Yang ini paling seronok, kerana pembangkang seringkali kata inflasi tidak terkawal, tapi rupa-rupanya yang benar ialah inflasi di negara kita buat masa ini adalah terkawal. Pada bulan Ogos menurun kepada 1.9%, membuktikan rasionalisasi subsidi diesel tidak memberi kesan serius pada inflasi serta kejayaan strategi kerajaan. Nombor 4, Malaysia kini semakin diminati pelabur asing. Selama 6 minggu berturut-turut, pelabur asing terus menjadi pembeli bersih dalam pasaran saham Malaysia, disokong oleh prestasi ekspor negara yang semakin memberangsangkan. Nombor 5, nilai dagangan Malaysia meningkat kepada 18.6% pada bulan Ogos, tertinggi dalam tempoh 22 bulan. Nombor 6, aliran masuk pelabur asing Bursa Malaysia mencatat aliran masuk bersih pelabur asing sebanyak 798.3 juta ringgit Malaysia untuk minggu keempat berturut-turut, meskipun pasaran serantau tidak menentu. Nombor 7, penyeludupan diesel berjaya dikekang di Kelantan, kini menurun sebanyak 95%, kata KPDN. Wah, yang ini paling bagus. Dengan adanya penyasaran diesel, subsidi diesel bersasar, maka akhirnya penyeludupan diesel berjaya dikurangkan sehingga 95%. Itulah strategi yang terbaik. Nombor 8, pelaburan asing terus meningkat dengan jumlah yang diluluskan setakat separuh pertama tahun 2024 ialah 160 bilion ringgit Malaysia, meningkat 18% berbanding tempoh yang sama pada tahun 2023. Nombor 9, tertinggi dalam 8 tahun, pembelian bersih pelabur asing mencapai 1.5 bilion ringgit Malaysia di pasaran saham minggu awal September dan akhir Oktober. Nombor 10, status negara berpendapatan tinggi Malaysia semakin hampir mencapai status negara berpendapatan tinggi
kata menurut OECD. Nombor 11, harga getah dijangka naik kerana pengeluaran dari China dan India tidak mampu menampung permintaan global. Nombor 12, prestasi ringgit cemerlang sepanjang Julai tahun 2024 meningkat sebanyak 2,5% berbanding US dollar, manakala mata wang Singapura dollar, baht dan rupiah hanya naik purata 1% sahaja. Nombor 13, pertumbuhan ekonomi menakjubkan. Dijangka mampu mencapai lebih 5% pada tahun 2024 menurut MD Hong Leong Bank. Ini dianggap menakjubkan memandangkan hutang kerajaan tidak meningkat secara mendadak. Dan yang terakhir, ke-14, Bursa Malaysia melonjak. FBM KLCI mencapai paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun, melepasi 1,670 mata pada 26 Ogos yang lalu. Kredit Nazri Hamdan dipetik daripada Harapan Daily disusun oleh Ahmad Mursi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Berikan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat hari ini ialah kalau ketagih sangat, bubarlah DUN Kelantan. Wow. Beranikah PAS bubar DUN Kelantan, Dewan Undangan Negeri Kelantan dalam masa yang terdekat kalau betul-betul sudah ketagih sangat? Pemimpin UMNO membidas Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris kerana terus menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim membubarkan Parlimen. Inilah yang dikatakan tindakan paling tidak bertanggungjawab. Negara sekarang dalam arah ataupun aliran yang sangat baik menuju kepada pemulihan. Bahkan negara sekarang berada dalam ambang yang paling maju sejak pasca COVID-19. Bahkan nilai mata wang ringgit Malaysia sekarang jauh lebih baik berbanding hari-hari yang dahulu. Ini menunjukkan negara kita sedang dalam keadaan pemulihan dipimpin oleh Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani yang mana dianggotai oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional GPS dan GRS dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Namun demikian, tindakan Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris terus-menerus menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim membubarkan Parlimen adalah tindakan yang paling sembrono. Bukan saja tidak memikirkan tentang masa depan Malaysia, hanya memikirkan kuasa, kata netizen. Bayangkan, kerajaan baru berusia 2,5 tahun, tapi sudah nak bubar Parlimen. Apa punya manusia macam ini, kata netizen. Kalau dah kemeruk kuasa sangat, tunggulah 5 tahun ini. Berkata titah Kebawah Yang Maha Mulia di Pertuan Agong, tunggulah PRU akan datang 5 tahun saja, tak lama. Ini dah kemeruk sangat berkuasa, dah ketagih sangat kuasa, tak sangka pula masih lagi menggesa bubar Parlimen. Apa kata? Kata Puan Zarkasi, kalau ketagih sangat, bubarlah Dewan Undangan Negeri Kelantan. Kalau ketagih sangat, bubar Dewan untuk uji kekuatan, lebih baik bubar Dewan Undangan Negeri Kelantan, kata Puan Zarkasi. Perikatan Nasional baru sahaja kalah teruk di Nenggiri, kata anggota Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Puan Zarkasi. Bulan lalu, BN merampas semula kerusi Nenggiri dalam pilihan raya kecil PRK dengan majoriti besar 3,352 undi, jauh lebih besar berbanding majoriti 810 undi PAS sebelum ini. Terdahulu, Razali berkata pilihan raya adalah jalan terbaik untuk mengukur sokongan kerajaan, bukan usul tidak percaya di Dewan Rakyat.
Kalau betul-betul nak dapatkan mandat sahih, maka Perdana Menteri Anwar Ibrahim segera bubar parlimen kerana yang mutlak memilih adalah rakyat jelata bukan ahli parlimen. Dia dipetik sebagai berkata kepada FMT. Razali berkata seperti ini seakan-akan dia lupa bahawa mereka pernah membuat perkara yang jauh lebih tidak bermoral, iaitu langkah Sheraton. Bukankah langkah Sheraton itu jauh lebih teruk, iaitu menjadi kerajaan melalui tebuk atap, menjadi Perdana Menteri melalui tebuk atap, bukan dipilih oleh rakyat. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri kerana telah melalui proses pilihan raya dengan disokong oleh ahli parlimen daripada GRS, GPS dan juga Barisan Nasional. Jadi, di mana ilmu pengetahuan ahli parlimen ini ataupun Razali ini sehingga dia lupa bahawa mereka lah terdahulu pernah melakukan langkah yang jauh lebih jahat, iaitu langkah Sheraton. Sementara itu, Puat berkata pembubaran parlimen hanya membuang masa, membazir dan menyusahkan rakyat. Rakyat di luar sana, betul-betul sudah muak dengan permainan politik. Asik-asik pilihan raya. Tunggulah 5 tahun. Kami semua menjunjung kasih titah Ketua Duli Yang Maha Muliaan di Pertuan Agong yang telah bertitah, kalau nak bermain politik tunggu 5 tahun. Tunggulah 5 tahun. Kalau benar-benar anda berkuasa, anda pasti akan menang. Jangan pula sekarang. Menyifatkan Razali terlalu naif, Puat sebaliknya mencabar Perikatan Nasional untuk memujuk mana-mana parti kerajaan menarik balik sokongan kalau benar kerajaan hari ini pecah. Itu jauh lebih baik. Kami, netizen, rakyat Malaysia dah muak. Malas sudah nak mengundi-ngundi setiap tahun. Bayangkan, PRU yang lepas, sebelum PRU 15, berapa kalikah kita mengundi dan macam-macam lah perkara yang betul-betul membuatkan rakyat muak dengan permainan politik yang ada. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.